Assalamualaikum Ustaz. Betulkah cerita Abu Nawas ini wujud? Sering dengar cerita Abu Nawas? Pernah dengar tak? Okey. Atau setakat dongeng saja, betul tak wujud? Dia cerita di mana? Abu Nawas di mana? Di Baghdad. Wujud tak wujud? Abu Nawas wujud. Nama sebenarnya Hani ibn Hasan. Hani ibn Hasan. Dia lahir bila? 140 Hijrah. Siapa belajar kesastraan Arab, syair Arab zaman Abbasiyah, dia akan jumpa dengan nama Abu Nuwas. Dia panggil apa? Tajuk Syu'ara'il Mujun. Penyair Mujun. Mujun ni apa? Bahasa mudahnya, bahasa rocknya, penyair gila babi. Sebab apa? Dia syair dia cerita tentang apa? Dia cerita tentang Arab. Dia zaman apa? Zaman Harun ar-Rasyid. Dia zaman Imam Syafi'i 150 Hijrah kan? Dia 140 sebelum lahir. Dia panggil Syu'ara'il Mujun. Sebab tu, mana buku Ustaz Mujadi tu? Apa? Al-Asru Al-Abbasi. Asy-Syi'ru fil Asr Al-Abbasi. Tadi ada buku Ustaz tu. Okey. Makna penyair zaman Abbasi. Zaman Abbasiyah, terutamanya pada zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Itu dikenali dalam sejarah dia apa? Al-Asrul Zahabi. Zaman kebigangan, zaman keemasan. Sebab waktu itu di Baghdad, kerajaan di Baghdad merupakan kerajaan terkuat di dunia. Itulah kerajaan terkuat di dunia. Daripada Portugal, biarpun mereka di bawah Abbasiyah, tapi tetap hubungan yang kuat. Jadi ingat kerajaan Spanyol, Portugal, Andalus tu, kerajaan sebuah Andalus, mereka di bawah Bani Umayyah. Bani Umayyah bukan Bani Abbasiyah ya, tapi hubungan rakyat dengan tetap erat dengan negara Islam. Sampailah ke mana? Ke Xinjiang sekarang, sempadan Cina sekarang ni. Cina sekarang ni. Dia panggil apa? Turkistan Syarqiyah. Turki timur. Turkistan timur. Jadi zaman Harun ar-Rasyid ni, dia zaman terkuat, ketenteraan terkuat, ekonomi terkuat, ilmu pengetahuan terkuat. Sebab waktu tu Eropah apa? Zaman sejarah apa? Zaman gelap Eropah. Kuat. Semua kuat. Semua bidang umat Islam kuasai. Situlah bermulanya pendisiplinan ilmu Imam Bukhari dengan hadisnya, para ulama fiqh, kitab fiqhnya, ulama tafsir. Begitu juga bidang-bidang cabang ilmu, dan begitu juga kesusastraan. Mewah hidup itu. Jadi mereka ni termasuk apa? Termasuk golongan kacadung. Sebab seperti Abdullah bin Muqaffaq ada tu. Kau nampak gambar binatang tu? Yang tulis tu. Dia panggil apa? Kalilah wa dimnah. Kemudian gambar apa? 4 jilid tu. Dia panggil apa? Al-Fulailatil Walailah. Cerita 1001 malam. Ada tuan? Tengok tu. Yang 4 jilid tu. Okey. Jadi semua ini kesastraan zaman Abbasiyah. Maju waktu tu dengan Baitul Hikmah, diterjemah semua kitab-kitab Yunan kepada bahasa Arab. Okey, sehingga diriwayatkan, diceritakan bayaran untuk sesiapa menterjemahkan kitab daripada Yunani kan, Aristotle semua tu ke dalam bahasa Arab. Okey, timbang kitab di sekarang dengan apa? Dengan dakwah kulit asal. Timbang kitab tu berapa? Contohkan 1 kilo. Bayaran apa? Emas 1 kilo. Nah, kitab ni, masalah ini tak apa. Dulu dia tulis dengan kertas apa? Dengan dakwat apa? Dengan apa? Bulu angsa tu. Siapa terjemahkan kitab-kitab daripada Yunan, Greek semua tu ke dalam bahasa Arab? Khalifah hadiahkan apa? Kitab dia, ditimbang kitab dia. Berapa kitab ni? 1 kilo. Sekarang bayaran kitab tadi 1 kilo emas juga. Kalau kitab lagi tebal 2 kilo emas juga. Satu berkembang betul. Jadi perkembangan tadi termasuklah bidang kesastraan. Tapi mereka ni penyair dia, kita termasuk ada waktu macam-macam. Ada penyair Zanadiqah. Ini kita sebut Syu'ara'ul Mujud. Dia cerita tentang perempuan, cerita tentang Arab. Sebab tu dia Abu Nuwas ni ingat ya. Abu Nuwas dia begitu. Cerita tentang kefasikan, cerita tentang kemaksiatan. Pernah diriwayatkan di tangan dia ada arak. Dia kuat minum arak Kuat minum arak. Di tangan dia ada arak. Tiba-tiba dia tak. Walaupun begitu, sebab dia ahli syair dia kan, bijak.
Pernah dia kata Khalifah Harun Rashid sendiri ternampak di tangan dia ada arak warna merah, anggur kan. Jadi Harun Rashid tanya, apa tu Abu Nuwas? Dia kata, ini susu Khalifah Amirul Mukminin. Susu Amirul Mukminin. Jadi Abu Nuwas, adakah susu warna merah? Dia kata, susu ni, dia tengok engkau, dia malu, terus merah muka dia. Faham tak? Susu ni warna putih, tapi dia nampak kau, terus dia rasa malu. Dia sebut apa? Aku ni malu pun dengan kau. Jadi dia warna putih, tapi dia nampak kau terus jadi warna merah. Tapi dia kata banyak ulama sebut dia bertaubat sebelum meninggal. Dia bertaubat berkepastikan dia. Ibu Nuwas ya. Sebab apa? Antara syair terakhir dia buat. Ustaz buah hafal syair tu. Dia kata, Rabbi qad azumat dhunubi kasratan. Ya Tuhanku, azumat dhunubi, besarnya dosaku. Sudahlah besar, banyak lagi. Aku akui itu Tuhanku. Rabbi, Tuhanku, qad azumat dhunubi kasratan. Walaqad alimtu bi annaka afwaka a'zam. Tapi biarpun begitu wahai Tuhanku, aku hidupku penuh dengan maksiat, banyak sangat. Tetapi Tuhanku, walaqad alimtu bi annaka afwaka a'zam. Tapi aku tahu wahai Tuhanku, kemaafanmu ya Tuhanku a'zam, lebih besar lagi pada dosaku. Fa in kana la yarju fa in kana yarju ihsa fa in kana yarjuka illa muhsin. Kalau wahai Tuhanku yang mengharapkan rahmat dan kasih sayangmu, tuhai Tuhanku, orang yang buat baik saja, orang yang bersolat, orang yang baca Quran, para ulama, para abid, kalau mereka saja yang mengharapkan, mereka saja yang layak mendapat rahmatmu, layak mendapat kasih sayangmu, hanya mereka saja layak untuk menadah memohon rahmat dan kasih sayangmu. Fabiman yaludu wa yastajil mujrim. Kalau begitu, kalau aku tak layak untuk mohon rahmatmu, kemanalah orang yang berdosa seperti aku ini mencari perlindungan? Sebab tu, itu antara syair terakhirnya. Sebab tu dia kata, setengah ulama kata, waqad taba fi akhir hayati. Dia telah bertaubat, Abu Nuwas ni, pada akhir hayatnya. Cuma apa? Banyak dia Abu Nuwas ni, banyak direka-reka cerita disebahkan namanya. Dia ingat dia seorang penyair, tokoh sastrawan Arab pada zaman apa? Zaman kurun kedua hijrah. Imam Syafi'i dalam bidang fiqh, dia dalam bidang syair Arab. Okey. Wallah